Sofia telah membawa pisau ke dalam bilik tidurnya dan disimpan di bawah bantal sementara menunggu Ikmal Hisham memasuki bilik. Dan apabila mereka berdua bersama di dalam bilik, Ikmal hanya terdiam apabila Sofia mengatakan yang dia tidak mau diusik, tidak mau disentuh pada malam itu. Sedangkan mereka sudah digelar suami isteri. Jadi apakah kisah selanjutnya? Kita teruskan dan sambung kisah tersebut. Dan ayat terakhirnya ialah, Tuhan, kau jadikanlah aku sebaik-baik insan. Kalau kau sudah tentukan aku menjadi isterinya, kau bukakanlah hatiku seluas-luasnya agar dapat menerima lelaki ini. Tetapi andainya aku gagal, kau berikanlah aku jalan agar aku tidak menjadi dosa kepadanya. Jam 5 petang, beberapa buah kereta memenuhi jalan di hadapan rumah banglo 2 tingkat ini. Mujur jalan di hadapan rumah ini jalan mati, maka banyaklah tempat kosong yang untuk meletakkan kenderaan. Pergilah bersiap, kawan-kawan ibu dah sampai tu, kata Ikmal dari atas katil. Relax bukan main dia. Kakinya bertopang macam toke hotel Kupit. Nak buat apa siap? Bersiap ajalah, tukar baju tu, pakai tudung dan turun ke bawah. Tak reti dah nak sambut orang datang ke rumah, perli Ikmal. Aku bukan boleh mengaji. I tahulah, tapi tak salahkan kalau you turun ke bawah dan sama-sama menyambut kawan-kawan ibu. Kalau you tak suka ke I sekalipun, but at least please respect my mother. Macam akulah yang kurang ajar sangat tak reti hormat orang tua. Marah-marah pun aku tetap ikut perintah Ikmal. Aku tak mau digelar orang yang kurang ajar dan tak sedar diri menumpang di rumah orang. You keluar sekejap, boleh tak? I nak siap. Ini kan bilik I. Takkan I pula kena keluar? Oh, bilik you Okey. I tumpang bilik ibu untuk salin baju. Tapi tepi sikit. Menyemak ajalah kat tempat orang nak lalu ni. Tadi elok-elok aja dia baring macam toke hotel Kupit. Aku nak keluar, sibuk pula dia nak menghalang jalan yang nak keluar. Tapi lah, aku tolak Ikmal yang menyengkang di laluan keluar. Ikmal menarik tanganku, menahan aku dari keluar dari bilik. Dia beralah. Dia keluar tanpa sepatah kata. Sepatas kilat aku menukar pakaianku dari berseluar panjang dan berbaju T. Aku terus
memakai baju kurung warna merah jambu lengkap bertudung kepala. Aku turun ke bawah. Aku lihat di ruang tamu utama sudah ramai dengan kaum ibu yang datang untuk belajar mengaji dengan Hajah Jamilah. Assalamualaikum, sapaku dengan sopan. Waalaikumsalam, jawab tetamu yang ramai. Hajah Jamilah datang padaku dan membawa aku bersalaman dengan tetamu. Ramai sungguh. Sempat aku bilang dalam hati jumlah tetamu yang datang lebih kurang 15 orang. Datin ini menantu saya, Sofia, kata Hajah Jamilah. Ini Datin Dini, dia duduk di belakang rumah kita je, beritahu Hajah Jamilah. Aku meminta diri untuk ke dapur dan membantu kakak Intan menyediakan minuman petang untuk kawan-kawan Hajah Jamilah. Di dapur, Kak Intan dan suaminya sedang bersembang dengan Ikmal. Dari ruang tamu, suara orang berlagu mengaji mula kedengaran. Kak Intan mengajak aku duduk di sebelah meja bulat bersama Ikmal dan suaminya Dr. Muazzam. Sedap kuih Sofia buat ni, kata Kak Intan. Dia mengangkat sepiring kek coklat dan ditunjukkan kepadaku. Air mataku ingin merebis keluar. Itu kek kegemaran mamaku sebenarnya. Ya ke Sofia yang buat? Bawa sini sikit kak, nak rasa? Pinta Ikmal. Kak Intan memberinya sepotong kek coklat yang aku bakar tadi. Aku perhatikan dua beradik itu menikmati kek coklatku. Kenapa Sofia? Tanya Kak Intan. Aku kesat air mataku dengan lengan. Sofia teringatkan mama, kataku dengan jujur. Sofia tak pernah jauh dari mama. Sekarang kalau Sofia call, mama tak mau cakap dengan Sofia lagi. Aku tak boleh berselindung lagi. Kata-kata tadi tidak terencana di kepala, namun bibirku pantas mengadu pada mereka. Aku rindukan mamaku. Aku terus menangis. Sabarlah Sofia. Kak Intan rasa lama-lama nanti hati mama dan abah Sofia akan sejuk juga. Sabarlah ya. Kat rumah ini pun ada ibu, ada ayah. Anggaplah ibu dan ayah macam mama dan abah Sofia sendiri, kata Intan. Apa program kau esok Mal? Celah Abang Muazzam. Tak ada apa, duduk rumah je. Tak pergi honeymoon ke Ikmal? Tanya kakak Intan tu kepada Ikmal. Ikmal diam. Lusa Sofia kerja kak? Jawabku dalam nada sendu yang masih ada. Ingat nak bawa Sofia pergi Korea. Nanti honeymoon kat sana je, balas Ikmal. Sofia kena berhenti kerja lah kalau Ikmal ke Korea, kata Kak Intan. I tak cakap pun I setuju nak ikut you. Okey. Suara Ikmal mula tinggi. Aku buat muka aku selamba. Biarlah dia tunjuk perangai panas barang dia tu depan kakak dan abang ipar dia. Aku langsung tak kisah. Mal, janji dengan kakak tadi dah lupa ke? Sorry kak. Bukan dengan kakak, tapi dengan Sofia. Ikmal meminta maaf denganku dan aku cuma mengangguk kepala. Hatiku sakit, masih berdarah. Luka hatiku sangat dalam dan kalaupun ia sembuh, parutnya tetap akan wujud. Tentunya parut itu nanti akan meninggalkan bekas yang huduh sekali. Buat plastik sejeri pun tak boleh nak kambus sakit hatiku. Parah. Kak Intan menjadi orang tengah bertindak mententerangkan aku dan adiknya. Dia menyuruh Ikmal membawa keluar juadah yang sudah siap disusun di dalam bekasnya. Kek coklat yang aku potong sudah tersusun molek di atas pinggang kaki. Roti jala sudah diatur di dalam kaserol Queen Anne. Lawannya kari ayam yang sudah dicedok ke dalam mangkuk kaserol
Queen Anne yang lebih besar saiznya. Epok-epok, kentang dan kuih talam belauk sudah diletakkan di menyebelah di dalam dulang perak. Orang dah sudah mengaji tu. Bawa keluar semua ni, suruh Kak Intan. Berat ni, mana larat nak angkat seorang. Abang Zam tolonglah. Alah, nak malas-malas pula. Selalunya dia seorang aja boleh buat semua ni. Hari ni tak larat pula. Angkat Sofia, tak larat. Usik Abang Muazzam dan aku tak terima langsung. Hajah Jamilah muncul di dapur meminta Ikmal dan Abang Muazzam mengangkat hidangan ke ruangan tengah. Aku dan Kak Intan pula membawa dulang kuih dan hidangkan diatur di atas meja panjang. Napkin, sudu dan garpu juga pinggan sudah disusun molek mengikut aturannya. Kehidupan keluarga ini jauh berbeza dengan keluargaku yang sederhana. Mamaku tidak bercampur gaul dengan mak datin. Jiran-jiran kami hanyalah golongan orang pertengahan yang biasa-biasa saja. Kami cuma gunakan kertas serviet, tak pakai napkin macam dekat hotel tu. Jemput makan semua ya, pelawa Hajah Jamilah dengan ramah. Mal, ambil kerusi lagi 2 tu nak. Tanpa mengeluh, Ikmal ke dapur semula untuk mengambil 2 buah lagi kerusi yang diminta Hajah Jamilah. Riuh suara para ibu berbual sambil menikmati jamuan ringkas. Terdengar juga suara-suara yang bertanyakan perihal laku dan anaknya. Hajah Jamilah sangat bijak menyuruh aib. Ikmal Hisham minta cepat. Dia nak ke Korea bulan depan. Jadi kami nikahkan je dulu, insya-Allah. Sebelum terbang ke Korea, kita akan buat majlis besar-besar. Untungnya Kak Milah dapat menantu pandai buat kuih. Puji seorang teman Hajah Jamilah yang baru, tapi aku tak ingat namanya. Bujang dating yang seorang itu bila pula nak langsungnya. Kalau dah ada pilihan hati, boleh kita buat sekali. Jalan dengan Ikmal, seluruh Hajah Jamilah. Molek sungguh idea tu Kak Milah. Tapi anak bujang saya tu susah nak cakap. Sehari 2 ni termenung aja. Tak tahulah kenapa, kata Datin Adini. Ada masalah dengan buah hatinya agaknya. Nizam tu, Datin, alah, biasalah. Teka Hajah Jamilah. Nizam? Muhammad Nizam bin Datuk Karim ke? Kita minum dulu. Yang tak mampu ku lupa, bulu lembut di keningmu yang meremang kala ku ketuk. Dan ketika ku sibak rambutmu, ada yang tak hendak ku buang, serangkaian kenang-kenangan yang tergambar
gelap malam dan tersimpan di pucuk daunan. Langit di atas simpang jalanmu menemaniku bernyanyi. Bagai gejolak pohonan runtuh bersama gitar, bersama sepi, bersama luka dan cinta. Aku masih sempat bernyanyi lagi. Ada yang mesti kupikir lagi, melepas dendam dan sakit hati, dan berjuang membendung benci. Tuhan, jagalah tanganku ini. Pagi-pagi lagi aku sudah menjadi mekanik kereta. Buka bonet dan lihat apa yang tak kena. Walhal benda pasal kereta ni pun aku tak tahu. Apabila sendiri bingung, tak tahu mana satu nak dicabut, nak dilonggarkan, tiba-tiba Ikmal pula datang menjengah. Aku menyombong, tak minta bantuan sesiapa, langsung tidak menyapanya. Kereta wajah ini tidak pernah meragam sejak Abang Johan beli untuk kegunaan kami sekeluarga 2 tahun yang lalu. Entah apa yang tak kena agaknya kereta ni pagi ni. Tak mau hidup pula enjinnya. Puas aku putar kunci, tak mau hidup juga. Sayang woi, air bateri ni kering kontang. Macam mana nak hidup? Jerit Ikmal dari belakang bonet kereta yang melindungi mukanya. Lah, air bateri habis. Kena isi dan kena tukar bateri baru. Selama ni Abah yang sering periksa kereta tu. Sofia, you langsung tak pernah tukar bateri kereta ni ke? Dah berapa tahun guna? I rasa kena beli bateri baru. Bateri you ni dah expired, sebut Ikmal. Tapi aku diam. Sebal, malas. Orang nak tolong dia,
Janganlah menyombong, sindir Ikmal. I mana tahu pasal-pasal kereta. Selama ni Abah yang tolong periksa semua. I tak tahu, drive saja. Ikmal beralih dari bonet kereta dan yang masih ternganga. Dia datang padaku yang sedang berdiri di pintu pemandu. Janganlah nangis, tak baik, rezeki baru nak masuk. Dia, please, I don't want to see your tears. I tahu, I salah. Please don't cry. You tunggu sini kejap. I pergi ambil kereta, kunci kereta I. Aku rindu pada Mama dan Abah. Seksanya hati apabila tak dapat kucup tangan Mama dan Abah sebelum keluar pergi kerja. Aku tercegak di tepi kereta wajah yang tak mau hidup dan terus menangis. Sofia, I tengah panaskan enjin kereta I. Sementara tu, kita duduk dulu, I nak cakap sikit. Ikmal menarik tanganku. Dia tahu aku tak akan bergerak jika tidak dipaksa. Ketika itu, Hajah Jamilah keluar dengan sebaldi air. Air cuci beras untuk menyiram pokok-pokok fern yang dipeliharanya. Terpaksalah aku berkelakuan baik di hadapan mertua, merelakan tanganku dicengkam Ikmal Hisham. You langsung tak mau beri peluang pada I. Nak peluang apa lagi? I malas nak cakap pasal ni, Mal. Kita dah nikah. I dah jadi milik you. Apa lagi yang you tak puas hati? Nak rogol I macam hari tu? Itu yang you nak? Soalku. Ikmal terdiam. Okey, kalau itu yang dapat puaskan hati you, lepas I mandi wajib nanti, you buatlah ikut suka hati you. Dah, I nak pergi kerja, naik taksi je. Ikmal menahan aku. Dia memujuk aku agar menggunakan keretanya saja. Aku tetap berkeras tak mau. Aku malu dan juga benci. Malu kerana berlagak sombong dengan suami sendiri. Benci kerana dia menikahi aku selepas dia melampiaskan nafsu binatangnya. Tinggal aja kereta tu, nanti I panggil mekanik. You drive kereta tu. Ibu tengok kita tu. Tolong jangan buat ibu rungsing dengan masalah kita, Ikmal. Pasal pandai kau nak jaga mak kau, Hati mak aku macam mana? Kau fikir tak apa yang aku rasa sekarang ni? Cuba kau berada di tempat aku. Tentu kau tak sanggup nak lalui semua ni. Ikmal diam. Tapi dia tetap membawa aku ke keretanya dan meminta aku masuk ke dalam kereta. Dia juga menutup pintunya untukku. Melihatkan Hajah Jamilah memerhatikan kami berdua, aku pandu juga kereta merah itu ke pejabat. Sampai di pejabat ni. Pengantin baru, awal sampai. Cik Abang hantar ke? Tanya Suhaili sewaktu aku hendak mengimbas kad perakam waktuku. Suhaili pagi-pagi begini kerjanya jadi jaga di mesin perakam waktu. Tak lasu aku drive. Tak nampak pun kereta kau. Kereta aku buat hal pagi tadi. Aku drive kereta Ikmal. Okeylah Su. Aku nak masuk ke dalam. Alright. Langkah serba tak kena nak menghadap lelaki-lelaki di engineering department. Hari ini semua orang seperti berpakat untuk datang awal. Encik Farid, Hamid, Razali, David, Fairuz juga Nizam masing-masing sudah duduk di tempat mereka. Selalunya jarum jam di dinding tu tak mencecah nombor 8 dan 6. Kubikel di dalam bilik ini hampir kosong kesemuanya. Tak berpenghuni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Amboi. Sejak jadi menantu orang kuat pejabat mufti ni, masuk bilik dah pandai beri salam ya. Usik Encik Farid. Aku tak ambil kisah dengan apa yang keluar dari mulut ketuaku itu. Aku letak beg tanganku di atas meja. Bos, jangan cari pasal pagi-pagi ni. Nanti saya report dengan Cik Puan. Bos kena menghadap konselor rumah. Nanti baru aku ugut.
Encik Farid menelan Elionya. Takutlah saya, awak kalau tak mengadu dengan bapa mertua awak tak apa, tapi jangan mengadu dengan mem saya. Jenuhlah saya nak memujuknya nanti. Aku malas nak layan Cik Farid lagi. Makin dilayan, makin menjadi. Komputer aku sudah dihidupkan. Nota-nota kuning yang melekat di dinding kubikelku itu aku baca satu persatu. Pelbagai arahan untuk cetak itu, modified drawing ini dan tertulis di atasnya. Sofia, dalam paperback tu bau macam sedap je? Tanya Hamdi. Tajam betul deri bau ni. Pagi tadi aku terlewat bangun. Bila aku turun ke bawah, Hajah Jamilah sudah pun siapkan sarapan untuk suami dan anaknya termasuk aku. Menantunya yang angin satu badan, aku pun tak tahu macam mana. Aku sempat menjengah nasi goreng penuh satu kuali. Banyak sungguh Hajah Jamilah masak, sedangkan kalau dihitung orang dalam rumah cuma ada 4 orang. Bila aku nak keluar ke pejabat tadi, tahu-tahu Hajah Jamilah sudah membungkuskan nasi goreng itu untukku. 10 bungkus semuanya. Sorry, terlupa nak cakap. Mak mertua saya bekalkan nasi goreng kampung dengan telur mata kerbau seorang satu. Bestnya jadi menantu mak mertua kau tu. Ada kosong lagi ke tak? Soalan kurang bijak daripada David. Ikmal anak bongsu. Dia cuma ada kakak seorang yang dah ada anak 2. Jawabku. Aku berikan seorang sekotak polisterin yang berisi nasi goreng tu. David, kau mana boleh jadi menantu mak mertua Sofia? Kau kenalah kerat dulu, baru boleh kahwin, usik Razali. Aku kecil-kecil lagi sudah kena kerat lah, balas David. Gasak korang lah, nak kena kerat ke, nak kena penggal ke, korang gaduhlah 2 orang tu. Aku keluarkan satu lagi bungkusan nasi goreng dari paper bag dan aku berikan pada orang sebelahku yang senyap sepi. Nizam, untuk awak. Sejak awal tadi, dia senyap saja. Dia langsung tidak menegurku. Dia mengangguk, tapi dia tidak memandang wajahku. Kenapa dengan dia ni? Zam nampak Sofia semalam kat rumah best friend Zam, katanya sambil membaca email. Di skrin komputer ribanya, baca email di skrin komputer ribanya. Suaranya macam nak tak nak aja bercakap. Siapa? Ikmal, Hisham lah. Rumah dia kan kat belakang rumah Zam. Terkedu aku. Ingat Ikmal kawan baik Nizam. Jadi yang Ikmal ke Kelantan dahulu tu untuk temankan Nizam lah. Yang Nizam kata buah hatinya kawan baiknya dikebas orang. Ikmal lah. Siapa yang nak kebaskan buah hati Ikmal? Siapa buah hati Ikmal? Aduh, aku lemas. Zam, boleh saya tanya satu tak? Tanyalah. Awak ke yang nampak di masjid tempoh hari? Nizam mengangguk. Mal yang suruh saya datang. Dia minta jadi pengapit dia. Tapi Zam tak sangka, rupanya Sofia kahwin dengan dia. Zam ingat Ikmal lain. Kenapa lain benar bahasa lelaki di sebelahku ni? Apakah dia pernah mendendangkan irama cinta buatku dalam hatinya? Nizam, aku memang sukakan kau, tapi suka yang sukar untuk aku gambarkan. Aku memang senang dengan kau. Sifat kau yang periang buat hati aku girang. Tapi sukar untuk aku huraikan agar bisa kau faham. Tapi kenapa awak tak jumpa kami? Tak ada apa-apa. Aku tak tahu nak cakap apa lagi. Memang lain sungguh di hari ini. Kalau benar dia ada menaruh harapan hati padaku, apakah Ikmal tahu?
Mereka bersahabat baik. Tak mungkin mereka berahsia tentang kisah cinta. Ya Allah, janganlah kau datangkan badai dalam jiwaku. Aku isteri orang. Aku tak mau ingkari perjanjian yang termeterai di rumahmu. Masih ada 3 bungkus nasi goreng yang belum aku bagi-bagikan. Aku tak ada selera nak makan. Bagian aku akan kuberikan kepada Mak Yung Suhaili yang sedang mengandung. Rinduku pada Mama membuat aku tak lalu makan. Apabila teringatkan Mama dan Abah, aku mula teringat hidupku sepi dan kosong. Sejak Jumaat lalu, sudah 3 hari aku tak dengar suara Mama dan Abah. Selalunya pagi-pagi begini aku akan telefon Mama dan beritahu aku sudah selamat sampai ke pejabat. Sudah 3 hari juga telefon di rumahku tidak berjawab. Kemanakah Mama dan Abah pergi? Agaknya. Aku keluar menemui Suhaili dan Rina untuk kuberikan nasi goreng kepada mereka. Sukanya Suhaili bila aku bawakan bekalan untuk dia. Sofia, 2 boleh tak? Memang ada lebih ni untuk baby kau dalam perut tu. Rajinlah mak mertua kau, pagi-pagi dah buat breakfast. Kalau mak mertua aku, dia breakfast kat luar je, sebut Sul lagi. Hajar Jamilah kata isteri harus memasak untuk suami kerana ia dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan. Apatah lagi jika suami turut membantu di dapur. Aku masuk semula ke dalam bilikku. Aku lihat semua orang sedang menikmati nasi goreng yang ku bawa. Menusuk ke hidung bau nasi goreng kampung mak mertuaku. Berselera benar mereka. Sofia, kita tak cukup orang nak main futsal. Awak main je lah, ajak Encik Farid. Teruk sungguh bos aku ni. Nak makan aje lah, tak usahlah bercakap. Nasib baik tak tersembur nasi goreng daripada mulutnya. Sorry bos, saya tak pandai sepak bola. Habis sepak apa yang kau pandai? Sepak orang lah. Wah, ganas kau Sofia. Habislah laki kau nanti kena sepak samput David lagi. Si mata sepek ni mulutnya macam betis jagung. Kalau dia ada, dia boleh jadi pasangan regu yang hebat bersama Encik Farid. Dua-dua murai. Kau dulu yang aku sepak nanti David. Nak tak? Sofia kena minta izin daripada suami dia. Suami dia bos, mana boleh main futsal dengan lelaki, bukan muhrim. Bos lupa ke bapa mertua Sofia ni orang pejabat agama, Sindir Razali. Sejak bila semua orang tahu Haji Ikram tu kerja di pusat Islam ni? Siapalah yang kepoh ni? Mesti Encik Farid. Tahu pun, jawabku. Malas nak memanjangkan cerita. Aku memang tak mau main futsal. Nanti kaki sakit, badan sakit, semuanya sakit. Aku mau jadi tukang sorak je. Kalau ada kerja pun untuk jadi tukang buat air, aku sanggup. Asalkan bukan tukang sepak bola. Kita minum dulu. Seketika lalu ku pergi meninggalkan dirimu, tanpa ku duga lilin menjadi barang, gurauan ku jadi dilema prasangka. Kau menyangka aku pergi karena dia yang tak pernah wujud dalam alam cinta. Belum sempat ku jernihkan suasana, engkau pula yang hilang entah kemana. Puas sudah ku mencari, ku tinggalkan pesan ku kirimkan, berita agar dapat ku temui dirimu. Umpama
Andai dapat ku undurkan putaran dunia, ingin ku ubah semula kata-kata dan tingkah lakuku yang salah, agar kita dapat seiring di mercu asmara. Tak ingin lagi dan tak mau lagi berpisah, bukan dengan kerelaan hati. Penyesalan yang tak ada kesudahan, ku tersepit dalam jerat sendiri. Tak menyangka aku pergi karena dia yang tak pernah wujud dalam alam cinta. Belum sempat ku jernihkan suasana, engkau pula yang hilang entah kemana. Puas sudah ku mencari, ku tinggalkan pesan ku kirimkan, berita agar dapat ku temui dirimu. Umpama sebutir permata yang sirna, andai dapat ku undurkan putaran dunia, ingin ku ubah semula kata-kata dan tingkah lakuku yang salah, agar kita dapat seiring di mercu asmara. Tak ingin lagi dan tak mau lagi berpisah, bukan dengan kerelaan hati. Penyesalan yang tak ada kesudahan, ku tersepit dalam jerat sendiri. Pejabatku kembali senyap lepas seorang demi seorang keluar. Ada yang ke production floor melihat mesin-mesin yang akan dihantar kepada pelanggan. Ada yang keluar bertemu pembekal dan tidak kurang juga yang mengular. Balik ke rumah, tidur. Aku cuba telefon mama sekali lagi. Setelah jenuh mendial malam tadi, kali ini Ridal tidak bersambut. Aku bertambah kecewa. Aku SMS Abang Johan. Jihan call rumah tapi tak ada orang angkat. Dan banyak kali Jihan cuba. Mama dan Abah betul-betul bencikan Jihan dan juga Abang. Aku tahu abangku tidak akan membalas SMS-ku itu dengan segera. Kembali dia perlu terbang ke pelantar minyak, kalau tak pun sibuk di loji. Aku tak nafikan aku mendapat layanan yang baik di rumah Hajah Jamilah, tapi hatiku tetap tak senang. Hidupku perlu restu daripada mama seikhlasnya dan juga daripada abah. Aku tak boleh hidup tanpa doa-doa mereka. Mama dan Abah balik kampung. Tok sakit. Bunyi balasan SMS daripada abangku. Ya Allah, Tok sakit. Sekarang ni juga aku ingin pulang ke kampung.
aku telefon sepupuku yang tinggal di Kuala Terengganu. Ji, betul ke Tok sakit? Tanyaku pada Nazirah. Ya Jihan, dekat seminggu Tok tak boleh bangun selepas dengar berita daripada kau. Pasal kau? Adu Nazirah. Betul tekaanku. Kisahku sudah sampai ke pengetahuan orang di kampung. Entah-entah satu bandar jetih tahu pasal kisah gelapku. Tok tentu malu. Kau cucu kesayangan dia, Jihan. Bila kau buat macam ni, Tok tak boleh terima. Tok tatang kau sayang kau lebih dari orang lain. Apa yang Tok tak laburkan untuk engkau? Tumbang kerbau, lembu masa kau khatam Quran. Satu kampung Tok jemput, ujar Nazirah. Hatiku bagai digergaji dengan kata-kata sepupuku. Aku tak buat semua tu, Ji. Siapa nak percaya kalau dengan ikmal yang macam berangkas tu? Ya Allah, Ji, jangan tuduh aku macam-macam. Demi Allah, aku tak buat benda-benda tu. Kau cakap kau tak buat. Kalau tak buat, takkanlah boyfriend kau tu bodoh sangat nak mengaku dia dah buat projek dengan kau. Sudahlah Jihan, semua orang dah tak percayakan kau. Lembut di depan tapi buat perangai di belakang tak senonoh. Dan Tok juga benci kat kau. Sebut nama kau pun dia tak kasih. Ji, kau percayalah. Kalau abah kau pun sendiri tak percaya, masa kan orang lain nak percaya? Satu lagi aku nak pesan pada kau, Jihan, kau tak usah balik kampung. Baik panjang umur Tok pun aku takut dia tu mati kalau tengok muka kau. Kenapa keluarga cepat benar menghukum aku? Besar sangat ke dosaku? Mereka tak siasat ujung pangkal cerita. Percaya bulat-bulat cakap ikmal. Baru sekarang aku rasa yang dilalui oleh orang yang senasib dengan aku. Para bekas banduan, bekas penghuni pusat serenti, bekas penghuni pusat pemulihan akhlak dan antara mereka yang terbuan lantaran sikap keluarga yang malu untuk menerima mereka kembali. Kalau hati tak kuat, aku juga boleh hanyut seperti mereka yang hilang pedoman untuk hidup. Apatah lagi apabila aku ungkap semula ayat terakhir Nazirah. Ia benar-benar merobek hatiku. Sepertinya aku bukan lagi keturunan Wan Ismail dan Nik Naimah. Aku bukan lagi cucu Tok Wan, cucu Tok. Aku mengucap panjang sambil cuba melupakan kata-kata Nazirah tadi. Aku cepat-cepat kemas mejaku dan pulang ke rumah apabila jam dinding tepat jam 5.30 petang. Aku menangis sepanjang jalan ke Bandar Baru Uda sehingga basah dada baju kurungku dengan air mata. Cepat sampai balik, tegur Haji Ikram yang juga baru turun dari keretanya. Aku ada banyak kerja di pejabat. Encik Farid minta aku stay back untuk siapkan emergency sikit diagram. Dia minta last minute. Walaupun itu hanya diagram mudah dan kurang 2 minit pun aku boleh siap, tapi rasa marah yang membuat ini memaksa aku balik dan mengamuk dengan ikmal. Rasa macam tak sedap badan, ayah, jawabku. Aku cepat-cepat masuk ke dalam rumah dan naik ke bilik. Aku tak mahu ayah dan ibu mertuaku melihat mataku yang sembab. Target sasaranku tiada di dalam bilik. Rasa marah ini bertukar jadi air mata. Aku hempas badanku ke katil dan menangis. Kenapa semua orang buang Jihan? Kenapa mama dan abah benci Jihan? Kenapa Tok pun benci Jihan? Apa salah Jihan? Kenapa orang semua tak mahu percaya apa yang Jihan cakap? Jihan tak salah, abah. Jihan tak salah, mama. Aku sudah tak tahan lagi. 3 hari dibuang keluarga seperti 3 abad lamanya. Aku tak mau mati tanpa kasih sayang daripada keluargaku. Orang tak tahu betapa azabnya aku menanggung semua ini. Aku tak punya sesiapa sekarang. Abang Johan
sudah jauh di Sarawak. Julia Azra bukanlah pendengar setia seperti mana arwah Safura ataupun Nizam. Tidak, aku rasa tidak lagi relevan kali ini. Aku tidak boleh meluahkan sengsara ini kepada sesiapa lagi. Sofia, kenapa ni? Tanya Ikmal yang muncul entah dari mana. Dia memegang bahuku. Aku menepis tanganku dengan kasar. Semua ni salah kau. Kau tipu mak bapak aku. Kau tipu diorang sampai aku diharamkan balik ke kampung. Kau memang setan tau, tengkingku. Ikmal cuba datang dekat padaku. Aku pukul dia dengan kedua belah tanganku berkali-kali. Kalau boleh aku mau pukul sampai remuk dadanya. Aku rasa aku mau jadi naga sekarang. Aku mau bakar Ikmal hidup-hidup. Ikmal sudah mengangkat tangannya mau menampar pipiku. Tamparlah. Pukullah kalau kau berani. Kalau kau bunuh aku sekalipun, aku tak takut. Bunuhlah sekarang, Ikmal. Aku nekat untuk mengeluarkan pisau yang aku simpan di bawah bantal. Aku beri pisau itu pada Ikmal. Bunuh aku sekarang, cepat. Bunuh aku. Pintu bilik kami diketuk dengan kuat dan dari luar. Suara Haji Ikram memanggil kami dan suara Haja Jamilah juga ada di luar menyuruh Ikmal membuka pintu. Buka pintu ni, Ikmal, katanya berulang kali. Aku masih berdiri dengan pisau di tanganku. Hajah Jamilah dan Haji Karim tidak berhenti mengetuk pintu bilik. Ikmal berundur ke belakang perlahan-lahan dan membuka pintu. Ikmal akur dengan perintah ayahnya. Dia memang takut Haji Ikram. Kenapa ni, Ikmal? Sofia, tanya Haji Ikram. Ikmal diam. Aku jatuhkan pisau yang aku pegang ke lantai. Hajah Jamilah menangis. Tentu dia sedih melihat aku dan anaknya bergaduh. Ayah tanya ni, jawab, tegas Haji Ikram. Aku tunggu Ikram bersuara. Kalau dia berbohong lagi dengan ayahnya, kali ini biar aku saja yang cakap. Tak ada apa-apa ya. Hal kecil je, jawab Ikmal takut-takut. Tu pisau tu, kau kata hal kecil? Ayah dengar dari luar tadi. Sofia minta kau bunuh dia. Masakan hal kecil aja. Kalau sampai mau berbunuh-bunuhan. Baik kau terus terang dengan ayah, Mal. Marah Haji Ikmal. Dan Ikmal mendiamkan diri. Cakap, Sofia. Terangkan pada ayah dan ibu apa yang tak kena. Pujuk Hajah Jamilah. Aku jeling Ikmal. Cakap, Sofia. Kalau Ikmal pukul Sofia, biar ayah pula yang belasah dia. Aku pandang pada Ikmal yang duduk di tepi katil. Dia membatu macam si tanggang yang sudah disumpah ibunya. Kau jangan uji sabar ayah, Mal. Baik kau cakap, hedik Haji Ikram. Ikmal tetap diam. Susah benar dia untuk mengaku semua ni. Aku juga sudah hilang sabar seperti ayahnya. Biar aku saja yang cakap. Sebenarnya, ibu, ayah, Ikmal dah tipu semua orang. Sebab Ikmal, Sofia diharamkan oleh keluarga supaya tidak lagi pulang ke kampung. Abah haramkan Sofia jejakkan kaki ke rumah Abah. Abah dah tak mengaku Sofia ni anak dia. Siapa yang tak sakit hati macam ni, bu? Ayah, aduku pada mertua. Puas hatiku, biar Ikmal kena lanyak pula dengan ayahnya. Kau kenapa, Mal? Cakap. Kau nak cakap ataupun kau nak ayah lempang kau? Apa yang kau sorokkan daripada ayah? Kau buat kerja gila? Tak cukup-cukup lagi ke kau dah memalukan ibu dan ayah? Kau tahu kan macam mana sukarnya ibu kau lalui semua ni, berdepan dengan jiran-jiran dan saudara mara yang bertanya hal kau. Sebenar apa?
Mal yang rogoh Sofia dulu, ayah. Kami tak pernah terlanjur, tapi saya yang aniaya Sofia, sebut Ikmal takut-takut. Terbeliak mata Haji Ikram. Sepantas itu juga tangannya yang besar hinggap ke pipi Ikmal, kiri dan kanan. Kau sudah memang melampau, Ikmal. Setan mana yang masuk dalam badan kau ni? Kat Indon sana pun kau ada buat kerja-kerja terkutuk ni juga ke? Berapa ramai anak dara orang yang kau dah cuba? Marah Haji Ikram sambil menampak Ikmal. Satu soalan, satu penangan melekat di pipi dan badannya. Dia tidak berganjak dari tempatnya, tidak pula melawan. Tidak, ayah. Mal tak buat macam tu. Mal sayang Sofia seorang je. Mal tak buat dengan orang lain. Jadi, betul lah apa yang Sofia cakap selama ni? Tanya Hajah Jamilah. Matanya sudah merah menakung air mata yang lebat sekali. Sumpah, Sofia tak tipu, Bu. Tapi tak ada orang nak percaya, jawabku. Hajah Jamilah memeluk dan meminta maaf berkali-kali daripadaku. Siapa yang ajar kau jadi manusia jahil macam ni, Mal? Kau ada langgam pelacur kat Indonesia tu ke? Soal Hajah Jamilah. Hingga ke sini dia menyoal anaknya. Begitu juga apabila manusia sudah hilang kepercayaan. Ayah mahu kau berhenti kerja dan pindah balik kerja kemari. Tak usah pasang mimpi nak pergi ke Korea sana. Dan dia ada depan mata pun kau dah tak mampu nak kawal. Kalau sudah di tempat orang, ayah takut lagi kau menggila dengan perangai kau ni. Memalukan. Mal dah sedar, ayah. Mal tahu Mal salah. Sebab itu Mal minta ayah dan ibu pinang Sofia. Mal menyesal sebab Mal berbohong pada ayah dan ibu. Mal malu nak mengaku salah, Mal, kata Ikmal. Dia juga sudah menangis seperti anak kecil. Bertaubatlah, Mak Ikmal. Minta ampun daripada Allah. Minta ampun daripada isteri kau. Sofia, ampunkanlah I. Ikmal melutut di hadapanku dan ibunya. Aku diamkan diri. Kalau dibandingkan hatiku yang luka, kecewa, dibuang keluarga, maaf Ikmal, ini terlalu mudah untukku. I takkan maafkan you selagi keluarga I tak terima I balik. Dan I tetap tak akan benarkan you sentuh I sehingga mama dan abah mengaku I anak mereka, kataku pada Ikmal. Sofia, minta maaf ayah, ibu. Lepas maghrib, kita ke rumah mak ayah Sofia, arah Haji Ikram. Mama dan abah tak ada, balik kampung. Tok sakit ternak, jawabku sambil menangis terisak-isak. Kita pergi ke kampung Sofia. Sebelum subuh kita bertolak, sambung Haji Ikram. Ayah tak benarkan anak-anak ayah hidup dalam dosa. Berdosa bagi Sofia kerana menafikan hak suami ke atas diri Sofia, dan berdosa juga pada Ikmal kerana berbohong sehingga menyebabkan keluarga Sofia memutuskan silaturahim mereka. Dosa besar Ikmal. Dosa kerana kau menganiaya isteri kau sendiri, tegas Haji Ikram. Layaknya kita memaki-maki, mengumpat dan menggerutu, hidup serba sulit. Jangan hanya dongak ke langit, coba runduk ke bumi.
mengeluh. Bila kita ikhlas, Tuhan bakal memberi. Dialah yang paling mengerti apa yang kita perlukan. Jangan terlalu banyak menuntut, rezeki telah dibagi. Pasrahkanlah saja semua kepadanya. Tugas kita masih sangat banyak, menyelesaikan hidup dengan benar. Tak perlu merampas yang bukan bagian kita, ikhlas saja. Bila kita pasrah, tumbuh rasa damai. Dalam damai kita bertemu bahagia. Belajar tersenyum meski hati menjerit. Tuhan Maha Bijaksana, Dialah yang menentukan. Jangan henti terus melangkah, mumpung masih punya waktu. Sampai nanti kita menghadap, telah cukup bekal. Kita masih sangat banyak, menyelesaikan hidup dengan benar. Tak perlu merampas yang bukan bagian kita, ikhlas saja. Bila kita pasrah, tumbuh rasa damai. Dalam damai kita bertemu bahagia. Jam 3:30 pagi. Aku kejut Ikmal bangun dari tidur. Aku lihat pipinya masih berbekas. Badannya yang tidak berbaju juga ada juga tompok-tompok lebam dipukul ayahnya. Nak kata kesian, memang kesian, tapi rasa marahku masih belum terhakis. Aku manusia yang masih punya rasa simpati.
Buruk-buruk dia tetap suami aku. Mal, bangun. Ayah dah siap tu, kataku pada Ikmal yang masih terpisat-pisat di atas katil. Pukul berapa ni? 3:30. I ngantuk lagi lah, Sofia. Ikmal menggeliat dan mengadu sakit. Dasar anak manja, baru ditampar dan ditumbuk sudah mengadu sakit. Sakit lagi badan aku yang dirotan Abah sampai luka-luka. Masih berbekas di tubuhku ini. Nanti you boleh tidur dalam kereta. Habis tu, siapa yang nak drive? Jangan harap ayah nak drive jauh-jauh ni. Dia lebih suka naik kapal terbang apabila disuruh drive jauh-jauh. I boleh drive. Dah you pergi siap cepat. Aku dah tak sabar nak balik kampung, biarpun hati ini sudah diterpa dengan pelbagai rasa takut sejak semalam. Kata-kata Nazirah bermain di kepala. Aku takut kalau aku balik juga, tu akan mati. Ya Allah, panjangkanlah umur nenekku itu. Hanya dia saja nenek yang aku ada. Apabila aku turun ke bawah, Hajah Jamilah sudah menyiapkan setekuk kopi dan beberapa keping roti yang disapu mentega. Haji Ikram juga sudah duduk di meja bulat menunggu air kopinya sejuk sedikit. Minumlah dulu, Sofia. Buat ubat mengantuk, pelawa Hajah Jamilah. Terima kasih, Bu. Ikmal mana? Tak siap lagi. Sekejap lagi dia turunlah, ayah. Ikmal turun 10 minit kemudian. Dia memakai baju panas, Adidas warna coklat dengan seluar jeans, siap bertopi. Bab bergaya serah pada Ikmal. Dia jejaka bandar yang stylo, dibesarkan dalam keluarga yang senang. Tinggal pula di bandar yang memberi pendedahan fashion terkini. Tanpa dipelawa, dia menarik kerusi dan duduk di sebelahku. Kopi? Pelawaku. Thanks. Hati ibu senang tengok anak-anak ibu aman damai macam ni, sebut Hajah Jamilah. Aku dan Ikmal saling berpandangan. Benci masih belum mahu pergi. Bertahun-tahun menyimpul cinta dan kasih, tapi bila benci sudah datang bersinggah, susah benar ia mau beredar. InsyaAllah, Bu, jawab Ikmal. Dah, cepat minum, suruh Haji Ikmal. Aku membantu Hajah Jamilah mengemas meja dan mencuci cawan, dan kemudian Ikmal pula pergi memanaskan enjin kereta dan Haji Ikram memastikan semua pintu dan tingkap sudah dikunci. Siap berkemas, aku dan Hajah Jamilah sama-sama keluar dari rumah. Haji Ikram menutup pintu dan mengunci grill. Yang kau duduk sebelah ni kenapa? Siapa yang nak mandu? Tanya Haji Ikram pada anaknya. Sofia, ya? Jawabku dari belakang. Pula? Tak apa, ya, Sofia boleh drive. Ikmal kata dia mengantuk lagi. Biarlah dia tidur dulu, beritahuku. Aku masuk ke dalam kereta dan mengundur kereta. Hajah Jamilah duduk di belakang. Ikmal pula duduk di sebelahku. Haji Ikram masih di luar, menunggu aku mengundurkan keretanya keluar dari perkarangan rumah. Setelah pagar tertutup secara automatik, Haji Ikram memasang lagi satu mangga pula pada pintu pagar kayu itu. Bismillahirrahmanirrahim, lafaz Haji Ikram ketika masuk ke dalam kereta. Dia membaca doa naik kenderaan dan juga doa selamat, memohon perlindungan daripada Allah yang Maha Esa. Hati-hati mandu, Sofia, hari masih gelap, pesan Hajah Jamilah. Aku sudah biasa memandu pulang ke Besut. Seringkali aku dan Abang Johan bergili-gili memandu dari Johor Bahru hingga ke Besut. Kalau you penat, you kejut I, okey? I ganti, okey? Ikmal menunaikan janjinya dengan menggantikan aku memandu. Selepas singgah di Mersing untuk solat subuh dan bersarapan pagi di pinggir pekan Rompin, Ikmal mula memegang steering. Dia berjanji akan memandu sehingga ke rumah Tok.
Sebelum menyambung perjalanannya dari Rompeng, aku cepat-cepat pindah ke belakang dan duduk dengan Hajah Jamilah. Aku tak mahu terlentuk di bahu Ikmal. Kalau aku tertidur nanti. Perjalanan ke kampungku memakan masa lebih 10 jam. Kami berhenti di beberapa tempat rehat. Kat depan tu ada masjid. Kalau ayah nak solat asar dulu, okey, beritahuku. Masjid di tepi jalan tu hanya beberapa kilometer saja daripada kampungku. Elok juga tu kalau kita berhenti solat. Lagipun dah nak sampai ni. Tak jauh lagi kan, Sofia? Tak ya. Lepas masjid ni, depan tu ada satu simpang. Masuk situ je, dah tak jauh lagi daripada rumah Tok. Kalau gitu, kita berhenti dulu, Ikmal. Kita solat dulu lebih afdal. Mudah-mudahan kedatangan kita ni disambut baik. Ucap Haji Ikram. Aku menunggu di kereta sementara menunggu menunggu Ikmal, Haji Ikram dan Hajah Jamilah mengerjakan solat. Angin laut menyapa pipiku. Aku rindukan Bayu ni. Rindu nak pijak tanah kelahiran lelaki yang paling aku hormati. Aku SMS Abang Johan dan memberitahunya aku sudah sampai ke kampung. Toyota Vios warna hitam melewati pokok-pokok getah milik penduduk kampung. Hati aku berdebar-debar apabila kereta yang dipandu Ikmal mula menghampiri kawasan rumah Tok. Aku lihat kereta Wira Abah ada di hadapan rumah. Ada juga beberapa buah kereta lain milik pakcik-pakcikku. Aku keluar dari kereta dan berdiri di belakang Hajah Jamilah. Ibu ni selalu buat aku tenang. Assalamualaikum, ucap Haji Ikram. Adik Abah yang bongsu keluar dari rumah ibu. Dia menjawab salam dengan penuh. Saya Ikram, ini anak saya Ikmal, suami kepada Sofia. Dan ini isteri saya Jamilah. Jemput naik. Susah datang dari jauh. Jemputlah naik. Rumah buruk aja ni, kata Pakcik Zahir. Kakiku mula menggigil sewaktu memejak anak-anak tangga. Hajah Jamilah sejak dari tadi tidak melepaskan tanganku. Dia tahu aku takut. Di ruang tengah rumah, aku lihat Tok terbaring lemah di atas tilam kekabut. Tok, panggilku. Tok memalingkan mukanya daripadaku. Ketika itu Abah dan Mama naik dari dapur. Aku kaku berdiri tak tahu nak buat apa. Bimbang tidak diterima mereka lagi. Jalil, Salmi, kami datang membawa hajat, ucap Haji Ikram ketika bersalaman dengan Abah. Jemputlah duduk, pelawa Abah. Kami semua duduk bersela di atas tikar mengkuang. Ruangan ini memang tidak ada kerusi kerana di sinilah Tok mengajar anak-anak kampung mengaji. Ikmal, cakaplah, suruh Haji Ikram tanpa berlengah lagi. Aku pandang Ikmal. Dia memerhatikan semua orang yang berada di ruangan itu. Ikmal menundukkan wajahnya. Aku tidak malu. Dia kepenatan memandu. Perjalanan yang lama tu membuat dia jadi lesu. Lama juga dia diam sebelum dia membukakan mulut dan membuat pengakuan di hadapan kaum keluargaku. Cakaplah cepat, Mal, suruh Haji Ikram lagi. Ikmal menoleh ke arahku. Mahu minta belas agaknya. Mula-mula saya nak minta maaf pada isteri saya, Sofia. Saya betul-betul menyesal dan insaf atas perbuatan saya yang telah melukakan hatinya. Saya tahu tak mungkin Sofia dapat terima saya lagi kerana perbuatan saya. Sofia dan seluruh keluarga mendapat malu, tutur Ikmal. Semua saudara maraku tekun memasang telinga Ikmal. Ikmal diam lagi. Dia mengambil masa untuk menyambung pengakuannya. Aku lihat dada Abah sudah mula turun naik. Abah, Mama,
dan semua yang ada di sini, saya ingin mengaku dan menjelaskan bahawa Sofia dan saya tidak pernah terlanjur. Sofia bercakap benar. Dia tidak bersalah. Yang salah saya seorang, kata Ikmal lagi. Dia memandang kepadaku lagi sebelum meneruskan pengakuannya. Kau buat apa dengan anak aku? Tengking Abah. Mama pantas menahan Abah daripada menerkam Ikmal. Mama pujuk Abah dan mengurut dadanya berkali-kali meminta Abah bersabar. Sebenarnya saya yang aniaya dia. Saya paksa dia, Abah. Kau buat apa dengan anak aku? Kau paksa dia buat apa? Tengking Abah. Dia mula berdiri dan hendak memukul Ikmal. Kali ini Pakcik Zahir dan Pakcik Abdullah pula menahan Abah daripada menyerang Ikmal. Saya rogol dia, Bah, ucap Ikmal akhirnya. Ikmal menangis dan Abah pula meronta-ronta dengan kuat sehingga kedua-dua orang adiknya tidak dapat lagi menahan rontaan Abah. Dia lolos. Abah terpa Ikmal dengan tapak tangannya yang sudah dikembangkan. Tapak tangan yang pernah hinggap di pipiku melekat di pipi Ikmal. Berkali-kali Abah menampar Ikmal. Haji Karim hanya memerhatikan dengan tenang. Dibiarkan saja abahku memukul anaknya. Ikmal minta ampun, Bah, kata Ikmal. Teruk dia dibelasah Abah, tetapi dia tetap tidak melawan. Kasihan pula aku melihat Ikmal dipukul begitu. Hilang marahku padanya. Simpati datang tiba-tiba. Aku tak mahu Abah jatuh sakit. Jantungnya lemah. Dan aku tak mahu Abah jadi pembunuh kalau dia hilang pertimbangan. Abah, sudahlah tu, rayuku. Abah, sudahlah. Aku bangun dan memegang tangan Abah daripada terus memukul dan menampak Ikmal yang tidak melawan. Aku menarik tangan dan menolak sehingga aku terhantuk pada bucu tiang. Aduh! Aku pegang kepalaku yang sakit. Terasa ada cecair panas yang mengalir. Aku lihat tanganku. Ya Allah, darah. Sofia, Jihan. Ikmal dan Abah meluru ke arahku yang sudah tersandar di dinding kayu. Aku tekap darah yang keluar daripada kepalaku dengan tapak tangan pedihnya. Sofia, banyaknya darah keluar. Salmi, ambil minyak gamak cepat, teriak Abah. Suasana dalam rumah jadi kecoh seketika. Semua orang mengerumuni aku. Jihan tak apa-apa ke cu? Tanya Tok dengan suaranya yang terketar-ketar. Berdarah Tok, jawabku perlahan. Ikmal mengalihkan tanganku daripada kepalaku yang berdarah. Dengan cermat, dia menyelak sedikit tudung yang aku pakai. Orang lain menjadi pemerhati dengan senyap. Besar lukanya ni, Bah. Kita kena bawa Sofia pergi ke hospital, kata Ikmal sambil memegang kepalaku yang berdarah. Aku sudah pening lalat. Hantuk di bucu kayu beroti ni menjadi mataku berpinar-pinar. Jihan, Abah minta maaf nak, ucap Abah. Abah memelukku. Dia menangis dan meminta maaf daripadaku. Jihan rindu Abah. Abah pun rindu sangat pada Jihan. Sebab tu Abah balik kampung ni. Kat rumah Abah asyik terpandang-pandang ke Jihan, kata Abah. Dalam kelam kabut tu, aku dibawa ke hospital oleh Abah, Ikmal dan Haji Ikram. Hajah Jamilah dan Mama menunggu di rumah. Aku diberi rawatan kecemasan di hospital. Mujurlah luka di kepalaku tidak serius. Doktor telah menjahit lukaku dan memberikan ubat luka dan antibiotik. Abah minta maaf Jihan, ujar Abah lagi.
bila aku keluar daripada bilik rawatan. Bukan salah Abah, jawabku. Ikmal yang salah, Bah. Maafkan Ikmal, Bah, kata Ikmal. Aku lihat mukanya merah di tampak Abah. Aku kasihankan melihat dia. Dia berani mengaku salahnya di hadapan seluruh keluargaku yang ramai. Dia merelakan dirinya dipukul Abah, ditampar Abah. Sedikit pun dia tidak melawan. Saya juga nak minta maaf pada Jalil. Kita tak tahu ujung pangkal kisah budak-budak ni. Kalau saya tak dengar diorang bergaduh petang semalam, saya tak tahu apa masalah diorang. Sofia sampai minta Ikmal bunuh dia. Pada saya itu sangat serius, kata Haji Ikram. Abah diam aja dengar Haji Ikram bercerita. Kedua-dua tangannya melekat di steering kereta. Aku dan Ikmal duduk di belakang. Kepalaku yang berdenyut aku lentukkan pada cermin tingkap. Tiap kali Abah terlanggar lubang atau bendul, tiap kali itulah juga kepalaku terhantuk. Aku tak mau bersandar di bahu Ikmal, biarpun dia sudah minta aku berbuat demikian. Budak-budak ni dah nikah, Jalil. Takkan kita nak biarkan diorang ni cerai-berai pula. Sebagai orang tua, saya kena masuk campur. Saya tak mahu rumah tangga anak-anak saya berantakan, sambung Haji Ikram lagi.
Saya faham Haji. Saya pun tak patut buang Jihan macam tu aja. Tapi iyalah, hati tengah marah, malu. Seluruh keluarga saya mencemuh saya, mengatakan saya tak pandai didik anak. Jihanlah satu-satunya anak perempuan saya. Bila dah memalukan keluarga saya sungguh kecewa, kata Abah pula. Aku dan Ikmal diam saja, memasang telinga mendengar abahku dan ayahku berbual. Abah malu, keluarga malu. Aku yang menanggung seksa dan deritanya. Bagaimana mudah nak telan semua ini bulat-bulat. Orang mudah meminta maaf dan memaafkan. Iyalah, sedangkan Nabi ampunkan umat. Ini kan pula aku insan biasa yang selalu lalai dan leka. Apabila aku kembali ke rumah, Tok mula duduk di atas tilam kekabu. Maka Mama duduk di sebelah sambil memicit kaki Tok. Hajah Jamilah juga mesra berbual dengan Tok yang pekat lorak Kelantan. Aku lihat Hajah Jamilah terangguk-angguk kepalanya. Tentu Mama jadi juru bahasa antara Tok dengan Hajah Jamilah. Aku duduk di sisi Mama. Ikmal dan Haji Ikram entah ke mana dibawa Abah. Di ruang ini hanya ada Tok, aku, Mama dan Hajah Jamilah. Mama memegang tanganku dan meminta maaf. Hatiku sayu. Seorang emak sanggup menurunkan darjatnya dan meminta maaf daripada anaknya. Aku tak pernah salahkan Mama dan Abah. Aku tak pernah marahkan mereka. Mama doakan Jihan bahagia dengan Ikmal. Tutur Mama perlahan-lahan. Mama tahu Ikmal dah buat perkara yang tak baik pada Jihan. Tentu susah untuk Jihan memaafkan dia. Mama tahu hati Jihan terluka apabila Mama dan Abah tak tegur Jihan, halau Jihan keluar dari rumah. Tapi Jihan, tak semua orang mahu mengaku kesilapan sendiri. Orang lebih mudah menuduh dan menunding jari pada orang lain. Tapi Mama lihat Ikmal cepat sedar dan akan kesilapannya. Ikmal tak tunggu lama untuk menikahi Jihan selepas apa yang dilakukan pada Jihan. Walaupun pada mulanya dia menipu Mama dan Abah maupun keluarganya, tapi Mama yakin dia ikhlas. Cuma mungkin dia takut hendak berterus terang. Mungkin juga dia belum bersedia, kata Mama panjang lebar. Aku rindu nak dengar hujah dan nasihat Mama. Aku tidak mencelah, sebaliknya membiarkan dia terus bercakap. Buanglah yang keruh dan ambillah yang jernih ya sayang. Ikmal dan Jihan bukan baru kenal semalam. Dah lama kan? Mama tahu perangai Ikmal yang gila-gila tu. Jihan pernah cerita dengan Mama dulu. Mama masih ingat, tapi tentu ada sesuatu yang istimewa pada Jihan yang membuat Ikmal masih mahu kembali pada Jihan. Ibu tak berkenan pada kawan-kawan Ikmal yang lain. Tak semegah semuanya. Lain dengan Sofia. Sekali ibu pandang, hati ibu terus berkenan. Saya mengakui Salmi yang Ikmal itu lain sikit daripada abang-abang dan kakak dia yang nakal. Jelas Hajah Jamilah. Orang muda Kak Mila suka mencuba, tambah Mama pula. Ibu tahu Sofia terpaksa menerima semua ini. Sofia tak rela dikahwinkan dengan anak ibu. Sofia turutkan kehendak orang tua. Tapi Sofia belajarlah untuk terima semula Ikmal dengan macam mana Sofia pernah sayangkan dia dulu. Ibu janji selagi ibu dan ayah masih hidup, ibu akan pastikan Ikmal tidak akan sia-siakan Sofia. Air mata Hajah Jamilah tertumpah. Dia sedih dan malu. Siapa yang tak malu mendengar pengakuan anak lelakinya yang telah merosakkan anak perempuan orang di hadapan orang lain. Bukan calon-calon ibu ataupun ayah yang mahu mengheletkan anaknya kemari. Tapi mahukah Ikmal mengaku kalau dia tak dipaksa Haji Ikram? Sejauh mana dia ikhlas dengan pengakuannya, hatiku masih sangsi. Hari sudah malam. Abah membawa
mempelawa biasanya tidur di rumahnya. Memandangkan tiada bilik kosong, Haji Ikmal dan ayah terpaksa tidur di ruang tamu manakala Mama dan Hajah Jamilah berkongsi bilik. Bilik Jihan, Mok Nik dah kemas. Pergilah berehat dulu, kata Nik Zahra, adik ipar Abah. Aku mau tidur dengan Mama, tapi dilarang Abah. Mana boleh Jihan tidur dengan Mama lagi, tegur Abah. Ikmal bawa Jihan ke bilik, suruh Mama. Mok Nik menemani kami sehingga ke pintu bilik. Bilik lama yang sudah selalu aku huni tiap kali aku pulang ke kampung, kelihatan kemas dan berbau bunga kenanga kesukaanku. Bilik ini kemas biarpun perabotnya sudah berusia. Hamparan cadar putih bersulamkan tangan, hasil kerja tok menyelimuti tilam kekabu tu. Sarung bantalnya juga daripada kain yang sama dan disulam dengan motif bunga tanjung yang cantik. Ada bunga melur dan bunga kenanga di dalam mangkuk kayu yang diletakkan di atas meja berhias. Aku tahu tujuan bunga-bunga itu diletakkan di dalam bilik ini. Aroma bunga melur boleh melegakan saraf dan membantu meredakan ketegangan emosi. Baringlah, I tak kacau you, kata Ikmal. Dia baring di atas hampar kecil di tepi katil. Kesian dia kepenatan memandu sepanjang perjalanan daripada Mersing hingga ke Jetih. Badannya juga pasti sakit selepas dipukul Abah tadi. Ikmal, ya, tidurlah kat sini. Sakit badan kalau tidur kat hamparan tu. You dah memandu jauh. Aku memanggil Ikmal untuk tidur di atas katil. Di rumahnya aku tidur di atas katil. Di rumahku, kenapa aku harus biarkan dia tidur di bawah? Aku takut terlupa pada perintah you. I takut terlupa pada perintah you, balas Ikmal dari tepi. Jangan risaulah, I tak bawa pisau ibu you sampai kemari. Ibu dah ambil pisau tu pun. Jeng jeng jeng. Dia tak berani nak buat apa-apa padaku. Malah sejak hari pertama aku tidur sekatil dengannya, dia langsung tidak cuba-cuba untuk menyentuhku. Tapi tentu dia takut perutnya terburai. Jeng jeng jeng. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng. Jangan tanya bagaimana esok, ku tak ingin menerka perasaan ini. Yang ku tahu hari ini ku mencintaimu. Yang ku tahu ku sangat menyayangimu. Biarlah semua berlalu, jalani seperti apa adanya. Bunga kan mekar
apa yang akan terjadi pada malam itu. Jadi kita tunggu siaran selanjutnya. InsyaAllah Abah akan cuba untuk bersiaran besok, insyaAllah. Jadi kita sama-sama menunggu bagaimana dan apakah yang akan terjadi di rumah Tok Sofia pada keesokan hari ini. Adakah ibu bapa Sofia menerima Sofia lagi? Adakah Tok sudah memaafkan Sofia? Jadi sampai di sini saja pada malam ini Warkah Pendengar bersama Abah di RTH FM, lebih dari sekadar muzik. Jadi Abah berharap you all tenang dan relax. Pada pagi ini jam sudah menunjukkan 4.12 pagi. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama Abah pada malam ini, dan juga kepada semua yang menyumbang. Terima kasih banyak-banyak. Semoga anda semua terhibur dan juga penasaran dengan warkah yang telah dihantar kepada RTH FM. Dalam pada itu, Abah juga ingin memohon maaf sekiranya terdapat sebutan-sebutan yang tersilap ataupun kekilafan dari segi di penyiaran ini daripada awal hingga akhir. Mohon maaf semuanya. Kadang-kadang Abah maklum sajalah, baca malam-malam. Jadi terima kasih.